A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam PDPR Pendidikan Islam bagi tajuk Aidil Fitri dan Aidil Adha. Jadi pelajar sekalian, kita berada dalam pelajaran ke-18. Jadi diminta pada pelajar untuk membuka buku teks halaman 149. Yang pertama, kita lihat maksud Aidil Fitri dan Aidil Adha. Maksud Aidil Fitri adalah hari raya umat Islam yang disambut pada 1 Syawal. Jadi harap pelajar dapat mengingati maksud Aidil Fitri. Kemudian yang kedua, maksud Aidil Adha. Aidil Adha adalah hari raya umat Islam sama seperti Aidil Fitri, namun Aidil Adha disambut pada 10 Zulhijjah, jadi bulan yang berlainan. Diharapkan pelajar dapat membezakan antara maksud Aidil Fitri dan Aidil Adha. Seterusnya, antara amalan sunat semasa menyambut hari raya. Saya akan ambil 3 sahaja amalan sunat. Pertama, menghidupkan malam raya dengan bertakbir, membesarkan Allah dan berdoa. Bukan pada malam raya kita sibuk dengan bermain mercun dan sebagainya, dengan mengabaikan peluang untuk kita bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memakai pakaian yang terbaik pada pagi raya, bersih dan cantik, sebagai tanda kita mensyukuri nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mandi sunat hari raya. Ini penting. Pelajar sekalian, pada pagi itu kita niat mandi sunat, dapat pahala kita mandi sunat hari raya. Seterusnya, pada pagi raya kita disunatkan untuk solat sunat hari raya. Jadi kita lihat bagaimana cara ataupun kaifiah solat sunat hari raya. Dari segi niat, lafaz niat solat Aidil Fitri. Pelajar boleh ikut baca niat ini bersama dengan saya. Usalli sunnata Aidil Fitri rak'ataini imaman, ataupun jika anda menjadi makmuman lillahi ta'ala. Maksudnya, saja aku menunaikan solat sunat Aidil Fitri 2 rakaat menjadi imam ataupun makmum kerana Allah Ta'ala. Seterusnya, lafaz niat solat Aidil Adha. Usalli sunnata Aidil Adha rak'ataini imaman ataupun makmuman lillahi ta'ala. Saja aku menunaikan solat sunat Aidil Adha 2 rakaat menjadi imam ataupun makmum kerana Allah Ta'ala. Kemudian pelajar sekalian, yang kedua, takbiratul ihram. Sama sahaja untuk solat Aidil Fitri dan Aidil Adha. Bagi rakaat yang pertama, membaca doa iftitah, kemudian bertakbir sebanyak 7 kali. Setiap takbir dipisahkan dengan bacaan tasbih. Bagi rakaat kedua, bertakbir sebanyak 5 kali. Setiap takbir dipisahkan dengan bacaan tasbih, di mana kalau kita lihat kepada prisma ilmu, hukum bertakbir sebanyak 7 dan 5 kali dalam solat hari raya ialah sunat. Sekiranya tertinggal, solat itu tetap sah. Jadi tasbihnya bagaimana? Boleh ikut saya membacanya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian yang ketiga, membaca surah Al-Fatihah. Kemudian membaca surah Al-A'la atau surah-surah lain. Bagi rakaat yang kedua, membaca surah Al-Ghashiyah atau surah-surah lain. Dan yang keempat, menyempurnakan rukun-rukun yang lain sehinggalah memberi salam. Kemudian, selesai daripada solat, khatib akan berdiri untuk menyampaikan khutbah hari raya. Antara kaifiat
ataupun cara disunatkan berkhutbah dengan 2 khutbah selepas selesai sahaja solat, dilakukan selepas solat hari raya. Sunat dimulakan dengan 9 kali takbir pada khutbah yang pertama dan 7 kali takbir pada khutbah yang kedua. Kemudian yang terakhir menunaikan rukun-rukun khutbah. Kemudian kita lihat rukun-rukun khutbah dan syarat sah khutbah. Rukun adalah perkara yang wajib ada di dalam khutbah, manakala syarat adalah perkara yang wajib ada di luar khutbah. Kedua-duanya melibatkan sah ataupun tidak khutbah tersebut. Yang pertama, apa yang wajib ada dalam khutbah, rukun khutbah? Memuji Allah Subhanahu Wa Taala, sekurang-kurangnya menyebut Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, berselawat atas Nabi, berpesan supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sekurang-kurangnya menyebut Ittaqullah. Kemudian yang keempat, pelajar sekalian membaca sekurang-kurangnya 1 ayat daripada Al-Quran pada salah satu daripada 2 khutbah. Kemudian yang kelima, berdoa untuk orang-orang yang beriman pada khutbah yang kedua. Dan syarat sah untuk kelima-lima rukun ini mestilah disampaikan dalam bahasa Arab. Khutbah disampaikan selepas solat hari raya. Kemudian yang ketiga, berturut-turut antara 2 khutbah. Yang keempat, khatib seorang lelaki untuk syarat sah khutbah. Yang kelima, khatib suci daripada hadas kecil dan hadas besar serta menutup aurat. Yang keenam, khatib berdiri jika mampu. Seterusnya adalah contoh khutbah hari raya Aidilfitri. Jadi pelajar boleh mencuba untuk membaca khutbah hari raya ini di rumah masing-masing dengan memulakan dengan kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sehinggalah khutbah yang kedua. Seterusnya pelajar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hikmah pensyariatan hari raya. Apa kebaikan di sebalik Allah menetapkan adanya hari raya? Yang pertama, untuk membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala atas kurniaan nikmat iman dan Islam. Dengan lafaz kita menyebut lafaz Allahu Akbar bermula daripada malam raya. Kemudian yang kedua, sebagai tanda bersyukur daripada seorang hamba terhadap penciptanya. Yang ketiga, melahirkan rasa kegembiraan merayakan hari kebesaran Islam. Dan yang keempat, mengeratkan silaturahim antara anggota keluarga. Disunatkan pada hari raya untuk bermaaf-maafan, khususnya sesama keluarga, jiran tetangga dan saudara mara. Seterusnya pelajar boleh menjawab soalan penilaian berdasarkan pembelajaran kita berkaitan dengan tajuk solat sunat hari raya ataupun hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidil Adha itu tadi. Baik, di bahagian penilaian ada 7 soalan di muka surat 156. Baik pelajar sekalian, sekadar itu saja pelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan pembelajaran tajuk Aidilfitri dan Aidil Adha dalam bahagian fiqh tingkatan 3. Untuk itu sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.